Eh, Okey. Uh, kita akan mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan memasuki tajuk yang baru. Namun begitu masih lagi pada tajuk yang utama, iaitu fadail a'mal. Kelebihan-kelebihan beramal. Tajuk kelebihan-kelebihan beramal ini tajuknya agak besar, tajuknya agak panjang. Namun begitu, pada setiap tajuk tersebut, kita akan cari amal-amal yang boleh kita dapat kelebihan dan kita amalkan. Kalau pada minggu yang lepas, iaitu minggu yang pertama pada hari Isnin, pada minggu lepas kita telah sama-sama mempelajari tentang kelebihan beramal dengan mengucapkan kalimah tasbih. Maka pada pagi ini kita akan memberi tumpuan tentang solawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini mungkin akan mengambil beberapa siri kerana dalam tajuk solawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di antara isi kandungannya kita akan menyebutkan tentang kelebihan. Ini di antara maklumat kelebihan. Lepas tu kita akan belajar insya-Allah tentang apakah bacaan dan lafaz solawat yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Yang ketiga, kita akan memperincikan setiap lafaz dan salawat yang kita akan belajar pada bab yang kedua. Kemudian kita akan belajar tentang apakah tempat-tempat, waktu-waktu kita digalakkan untuk bersalawat. Kalau selama ini kita hanya salawat, tetapi untuk pengisian ini kita akan tambahkan lagi pengetahuan kita tentang apakah makna salawat. Kenapa kita sebut salawat macam tu? InsyaAllah nanti kita akan ulas pada setiap pertemuan kita pada setiap hari Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang kedua insya-Allah. Jadi pada pagi ini saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk nota yang telah saya edarkan. Ada 2 nota yang telah saya edarkan. Nombor 1, nota yang bertajuk kelebihan-kelebihan
bersalawat ke atas Nabi SAW. Itu nombor satu. Nota yang kedua adalah nota yang bertajuk lafaz dan bacaan salawat yang diajar oleh Nabi SAW yang ada 14 halaman muka surat. Jadi bagi sesiapa yang belum dapat, tolong dapatkan, tolong maklumkan, insya-Allah nanti kita akan edarkan. Jadi kepada rakan-rakan kita yang melihat melalui Zoom, kalau tidak dapat nota tolong tinggalkan di bahagian chat, insya-Allah nanti saya akan ambil maklum. Dan kepada rakan-rakan kita tuan-tuan dan puan yang melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia, tolong tinggalkan komen anda di sana jika anda belum lagi mempunyai nota, sebab untuk memudahkan pengisian pembelajaran perlu ada nota untuk dirujuk. Dalam masa yang sama, saya minta yang sebaik tuan-tuan dan puan untuk mencatat beberapa maklumat tambahan yang saya akan kongsikan sepanjang pengisian ini berlangsung. Jadi kita mulakan terlebih dahulu dengan kelebihan salawat kepada Nabi SAW. Sebelum itu, ingin saya perjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian salawat. Apabila kita sebut tentang salawat ia merujuk kepada perbuatan mendoakan Rasulullah SAW. Salawat dia adalah zikir. Salawat juga ia adalah doa, iaitu kita mendoakan Nabi SAW. Doa yang kita doakan Nabi SAW adalah doa untuk mengagungkan Nabi SAW. Jadi kita pegang dua maklumat. Apabila sebut tentang salawat, dia adalah doa. Doa untuk apa? Doa untuk Nabi SAW ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di hari akhirat. Okey, ambil maklumat itu terlebih dahulu. Jadi bab salawat ni dia bukan isu, dia bukan benda yang biasa, tapi dia termasuk dalam perkara ibadat dan ia juga merupakan tanda kita berterima kasih kepada Nabi SAW, tanda kita mensyukuri nikmat Allah menghantar kerasulan, menghantar rasul, maka kita mendoakan Nabi. Nah, doakan Nabi macam mana? Dengan kita mengucapkan salawat dan salam. Nak ucapkan salawat dan salam, kita kena tiru, kena amal, kena ikut apa yang Nabi bacakan, apa yang Nabi ajarkan. Okey, insya-Allah pada sedikit waktu pengisian kelebihan ni, nanti kita akan terus pergi kepada lafaz dan bacaan selawat. Kita akan buat dua tajuk sekali. Selepas tajuk kelebihan, lepas tu kita belajar tentang lafaz dan selawat. Nanti kita akan terangkan lafaz selawat tu kenapanya bunyinya Ali Muhammad, kenapa masukkan nama Nabi Ibrahim, insya-Allah kita akan belajar. Jadi, pengisian ini akan mengambil beberapa siri, insya-Allah. Berapa siri? Insya-Allah nanti tunggu kepada saya memberikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita pergi kepada kelebihan yang pertama. Kalau saya bersolawat, kalau tuan-tuan bersolawat, iaitu mendoakan agar Allah mengagungkan Nabi SAW, apakah kelebihannya? Kelebihan yang pertama adalah mendapat solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang pertama, siapa yang berselawat kepada Nabi SAW, Allah pun akan berselawat kepada orang yang berselawat untuk Nabi, ke atas Nabi SAW. Kita lihat rujukan bagi kelebihan yang pertama.
Jadi tuan-tuan perhatikan baik-baik. Setiap kali saya memberikan satu maklumat, saya akan sertakan bersama maklumat ini rujukan dia. Jadi tuan-tuan dah mengikuti beberapa siri dalam kelas Fadail A'mal. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan perhatikan, tuan akan dapati setiap maklumat diberikan mesti akan dinyatakan dalilnya dirujuk dari mana. Ini cara kita belajar. Kalau selama ni kita dengar saja orang menyampaikan maklumat, kita tidak tahu sumbernya di mana, dalilnya ambil dari mana. Tapi sepanjang kita belajar ni, tuan-tuan juga akan dapat mengetahui di mana kelebihan satu ni diambil. Sebab kita dapati banyak maklumat yang tuan-tuan boleh dapati di YouTube, tuan-tuan boleh dapati di mana-mana media sosial, banyak sangat orang hantar maklumat. Kelebihan selawatnya begini, kelebihan selawatnya begini. Tetapi yang kita sedihnya dan kita bimbang, setiap maklumat yang diberikan kadang-kadang tidak ada sandaran. Jadi kita belajar ni, disiplin kita belajar, cara kita belajar, kita mesti kena ada sandaran dia. Tidak kira siapa pun yang sampai. Sama ada dia ulama ke, dia mufti ke, dia syekh ke, dia habib ke, dia maulana ke, dia doktor ke, dia profesor sekalipun, disiplin ilmu, dia mesti kena menyatakan sandaran dia. Jadi kalau kita belajar ni, kemana pun kita pergi, dengan siapa pun kita belajar, tetapi kita ada disiplin ni, kita akan selamat dalam kita mengamalkan ilmu itu. Jadi moga-moga sambil kita belajar, tuan-tuan tahu sumbernya di mana. Jadi untuk kita belajar ni, kita bukan lagi sekadar kata, oh ustaz tu kata kelebihan dia. Tapi tuan-tuan belajar, tuan-tuan kata, ustaz tu kata kelebihan dia ada dalilnya. Itu cara kita belajar. Sebab itu kita berikan nota supaya tuan-tuan dan puan-puan ambil maklumat tentang cara belajar. Jadi kelebihan pertama ni, kita sebut tadi, siapa yang berselawat kepada Nabi SAW, Allah berselawat kepadanya. Rujukannya mana? Rujukannya ada. Tapi bukan ayat Quran, tetapi hadis Nabi SAW. Untuk pengisian ini, tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang tentang hadis-hadis yang saya nyatakan. Kerana hadis-hadis yang dinyatakan ini telah pun dibuat saringan. Tuan-tuan kena ambil maklumnya, tidak semua hadis yang kita dengar, yang kita jumpa, yang kita baca boleh kita ambil terus. Kita kena saring dia. Saring tu maksudnya kita kena tahu status hadis itu, statusnya apa. Jadi kita kena ambil maklum tentang macam mana dapatkan maklumat. Jadi kelebihan yang pertama ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Okey. Kalau saya ambil riwayat Muslim, saya tak nyatakan status dia. Kalau tuan-tuan tengok dekat hadis tu, saya bagi tuan-tuan maklumat begini. Kalau hadis selain riwayat Bukhari Muslim, tuan-tuan akan jumpa ada istilah sahih macam tu. Maksudnya sebelum ada hadis riwayat, kita nyatakan dulu status hadis dia. Tetapi waktu kita baca dekat Bukhari ke, dekat Muslim, kita tak letak status dah. Sebab apa? Sebab sudah dimaklumi. Kalau riwayat Bukhari, kalau riwayat Muslim, dia adalah sahih. Okay. Jadi kelebihan pertama ni disebut oleh Nabi SAW dalam sabdanya, man thalla alayya wahidatan. Sesiapa ni tak kira lelaki ke, perempuan ke,
kalau dia bersolawat kepadaku sekali. Nabi kata wahidatan. Wahidatan tu maknanya sekali je. Contohnya dia baca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi asyra. Allah akan bersalawat kepadanya. Kepadanya tu merujuk kepada orang yang bersalawat tu. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Okey, saya letakkan umum dekat sini mendapat salawat dari Allah. Saya tidak letakkan berapa kali Allah bersalawat. Okey, kerana mungkin ada orang dia akan salawat 2 kali. Maka dia akan dapat 20 kali Allah bersalawat. Tapi dalam hadis ini menyebut kalau kita bersolawat sekali saja ke atas Nabi SAW, kita doakan Nabi diagungkan oleh Allah hanya sekali saja, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Kalau kita bersolawat 2 kali, Allah bersolawat kepada kita 20 kali. Kalau kita bersolawat untuk Nabi 10 kali, Allah akan bersolawat kepada kita 100 kali. Jadi, persoalannya adalah apakah makna, apakah maksud Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kata Nabi SAW. Yang ini saya minta tuan-tuan dan puan membuat catatan. Tuan-tuan catat, apa makna Allah bersolawat? Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi SAW, maksud yang pertama. Okey. Maksud yang pertama adalah Allah mengurniakan rahmat. Maknanya yang pertama maksudnya dia ada kaitan dengan rahmat. Nombor 1. Nombor 2, ia bermakna Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bersalawat itu. Nah, ada 2 makna. Yang pertama, Allah bersalawat, Allah memberi rahmat. Yang ketiga, Allah memuji orang yang bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji di mana? Allah puji di kalangan para malaikat. Itu ada 2 makna. 2 makna ini, 2 pengertian ini dirujuk dalam kitab Fathul Bari. Yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala alaih. Kita dapat 2 maklumat tersebut. Maknanya kalau kita selawat sekali, Allah akan beri rahmat kita berganda-ganda. Disebut sebanyak 10 kali. Allah akan memuji kita sebanyak 10 kali. Siapa yang tak nak rahmat Allah? Siapa yang tak nak pujian dari Allah? Kita kalau Allah memuji kita, maknanya kita ni orang yang baik lah. Kita orang yang soleh. Siapa tak nak rahmat Allah? Sedangkan rahmat Allah Ta'ala inilah penyebab utama kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi salah satu jalan untuk masuk syurga Allah, untuk dapat rahmat Allah, untuk dapat pujian dari Allah adalah melalui kita bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kelebihan yang pertama. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang kelebihan yang pertama ini. Kita pergi kepada kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua ini, siapa yang bersolawat ke atas Nabi SAW, dia akan dicatat dalam buku amalnya mendapat 10 kebaikan. Dia akan mendapat 10 kebaikan. Apa rujukan dia? Apakah sumber kepada kelebihan ini? Hadis ni hadis riwayat Ibnu Hibban. Kalau jumpa HR tu maknanya hadis riwayat Ibnu Hibban. Nombor hadis 903
Apa status hadis ini? Hadis ini adalah hadis sahih. Okey. Hadis ini sabda Nabi SAW, "Man shalla alayya marratan wahidatan." Sesiapa yang bersolawat kepadaku sekali. Sekali je dia solawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kataballahu lahu, akan dicatat baginya oleh Allah biha 10 hasanatin. Dicatat oleh Allah baginya 10 hasanatin kebaikan. Allah catat baginya 10 kebaikan. Maknanya dia dapat 10 kebaikan hanya kerana sekali solawat. Besarnya kelebihan kita beramal dalam banyak-banyak amal itu. Kita gerakkan lidah kita sikit je, tak susah pun. Doakan Rasulullah melalui jalan solawat. Allah gandakan. Dengan apa? Dengan 10 kebaikan. Alangkah ruginya kalau kita tidak berselawat walaupun sekali. Tambah-tambah lagi, kita berada pada bulan-bulan haram. Lagi banyak gandaan pahalanya. Baik. Selesai untuk kelebihan yang kedua ni. Baik. Kalau ada yang bertanya, okey, dari mana kita dapat kata hadis ni sahih? Okey, saya maklumkan pada tuan-puan. Hadis-hadis ini sebenarnya, kalau kita nak rujuk antara kitab yang ada menulis tentang kelebihan-kelebihan beramal ni, antara kitabnya kita boleh rujuk dalam kitab At-Targhib War-Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Yang saya rujuk antara kitab tu, yang kitab itu dia telah dibuat tahqiq, dia telah dibuat komentar hadis-hadisnya oleh 3 para ulama. Sebab itu ada setengah ulama kata hadis riwayat Ibn Hibban ni dia bukan sahih tapi dia hasan, contoh. Ada yang kata sahih. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Maknanya ada rujukan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang dari sudut status hadis ini, sebab hadis ini telah dirujuk telah dinilai oleh beberapa para ulama hadis kontemporari. Okey, yang paling penting kita tahu maklumat di sini. InsyaAllah mudah je faham. Jadi ambil faedah, ambillah pengajaran, banyakkan salawat kepada Nabi SAW. Cuba kita bayangkan kalau kita berselawat 2 kali, 3 kali, kalau 100 kali, Masya Allah, besarnya kurniaan Allah kan? Banyaknya rahmat Allah kepada kita. Jadi kalau kita tak mampu nak buat kebaikan lain, nak buat kebaikan, janganlah sampai kita hilangkan kebaikan dengan tak berselawat kepada Nabi SAW. Kita teruskan dengan kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan dengan 10 kesalahan. Allah hapuskan hanya dengan sekali. Bayangkan kalau kita salawat kepada Nabi 2 kali, lagi banyak dosa tu dihapuskan. Kemudian bukan dosa tu dihapuskan saja, Allah Ta'ala angkat pula darjat orang yang berselawat tadi. Maknanya kelebihan ketiga, dosa dihapuskan oleh Allah, darjat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Besar tak kurniaan Allah kepada kita? Mulianya kita dengan Nabi SAW. Tengok mulianya Nabi SAW. Bertuah jadi umat Nabi SAW.
Jangan lepaskan peluang ni. Ingat, dosa ni sangat berat. Ya, dosa inilah yang menghumban orang masuk ke dalam api neraka. Dosa-dosa kita akan ditimbang nanti di hari akhirat. Maka salah satu jalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita ini yang banyak ini, maka salah satunya adalah dengan jalan selawat. Kalau kita nak jadi kumpulan yang dekat dengan Allah, kalau syurga kita nak syurga yang tinggi, maka jalannya juga adalah dengan selawat, kerana Allah akan mengangkat darjat kita. Lagi banyak kita selawat, lagi banyak dosa dihapuskan, lagi banyak darjat itu diangkat oleh Allah. Apa rujukan ataupun apakah sumber kelebihan yang ketiga ini? Sumbernya adalah hadis riwayat Ahmad. Dalam musnadnya, saya nyatakan dah jilid berapa, pada nombor yang keberapa nombor hadis. Okey. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dalam kitab Amal Al-Yawmi wa Laylah nombor hadis 60. Okey, kalau tuan-tuan jumpa NO tu, itu nombor hadis. Hadis ini setelah disaring, dibuat penelitian oleh para ulama, hadis ini kategorinya adalah hadis hasan. Okey, maknanya dia masih lagi hadis yang boleh diamalkan. Dia bukan hadis yang lemah sangat-sangat. Tapi dia adalah hadis hasan. Jadi kalau hadis ni hadis yang boleh dirujuk, boleh diguna pakai sebagai hujah dan sebagainya, maka kita bacalah hadis ini. Jadi hadis ini datangnya daripada siapa? Okey, sahabat meriwayatkan hadis ini namanya Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Talhah kata macam ni. Dia kata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman tayyiban nafsi yura fi wajhil bishru. Dia kata, satu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia happy sangat. Kata Talha, satu hari nampak muka Nabi ni terpapar dekat wajah dia. Gembira sangat Nabi ni. Nabi gembira sangat pagi tu. Kata Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Agak-agak tuan-tuan, kenapa Nabi gembira? Sahabat kata, nampak sangat pagi tu Nabi gembira sangat. Terpapar pada wajah Nabi SAW. Tetap pernah nampak tak muka Nabi gembira? Bayangkan kalau kita duduk seperti mana Abu Talha hidup di zaman Nabi, tengok Nabi gembira. Kita pun akan gembira, betul tak? Kita yang tak pernah tengok wajah Nabi, kan? Kita tak pernah berkhidmat untuk Nabi. Tapi kita masih lagi boleh berterima kasih kepada Nabi SAW dengan jalan kita doakan Nabi melalui jalan salawat dan salam. Tapi kalau kita baca hadis ni, Nabi yang gembira. Kenapa Nabi gembira? Abu Talha tanya. Qalu, mereka ramai-ramai tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, asbahta al-yawma tayyiban nafsi yura fi wajhika al-bishru. Para sahabat bertanya. Maka para sahabat, maknanya ramai-ramai sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ni, pagi ni, engkau dalam keadaan yang sangat baik. Nampak jelas engkau gembira nampak pada wajah engkau. Apa jawapan Nabi SAW? Kenapa Nabi gembira? Nabi kata, ajal, atani atin min Rabbi azza wa jalla. Agak-agak kenapa Nabi gembira ni? Maka Nabi berkata, betul. Aku gembira sangat pagi. Nabi kata, betul, kata Nabi. Kenapa? Telah datang kepada aku sebentar tadi dari Tuhanku. Maksudnya datang siapa? Datang malaikat. Rupa-rupanya Nabi pada pagi tadi tu baru datang malaikat kepada Nabi. Malaikat tu dari Allah lah. Kerana malaikat ni dia tak akan datang kepada Nabi kalau bukan arahan dari Allah. Malaikat datang.
Agak-agak tuan-tuan, apa malaikat tu sampaikan kepada Nabi sampai Nabi gembira? Nampak tuan-tuan Nabi gembira tu. Jelas muka Nabi SAW. Kan Nabi kan manusia yang indah wajahnya. Nampak, sahabat nampak gembira. Sampai nampak kata beza sangat wajah Nabi pada pagi itu. Apakah malaikat sampaikan dari Allah kepada Nabi SAW? Kata malaikat kepada Nabi SAW, malaikat kata apa? Malaikat mengatakan, Man salla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'a lahu asyra darajatin wa radda alaihi mislaha. Apa jawab Nabi SAW kepada para sahabat? Kenapa Nabi gembira? Kata Nabi SAW, malaikat datang kepada aku tadi. Malaikat mengatakan, sesiapa yang bersalawat kepadamu daripada umatmu sekali. Maknanya malaikat mengatakan, Allah bagi tahu kepadamu Muhammad, siapa-siapa umat engkau yang bersalawat kepada engkau sekali je, nescaya Allah Ta'ala akan mencatat baginya 10 kebaikan. Yang ni kita dah dapat tadi kelebihan yang kedua. Tapi bukan 10 kebaikan je. Dihapuskan daripadanya 10 keburukan dan diangkat baginya 10 darjat dan Allah membalas kepadanya sebagaimana salawat tersebut. Jadi kita tengok yang tulisan yang saya boldkan yang warna hitam ni, siapa yang sepatutnya gembira? Kita yang sepatutnya gembira kan? Betul tak? Allah Ta'ala bagi peluang dosa yang banyak kita buat dalam hidup kita dihapuskan hanya dengan sekali salawat. Lepas tu Allah angkat darjat kita dengan 10 darjat. Tetapi berita ini sebenarnya telah menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gembira sangat. Allah bagi kurniaan yang banyak untuk umat dia. Sekali je selawat kepada dia, Allah bagi 3 kelebihan. Di antaranya yang kita belajar, 10 dosa dihapuskan, diangkat kepada kita 10 darjat. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmatilah, Allah kasih sekalian. Banyak jasa Nabi kepada kita kan. Tapi, kita sedar tak diri kita yang selama ni kita kurang selawat kepada Nabi SAW. Berapa banyak sangat yang kita selawat, yang kita doakan baginda SAW. Tadi moga-moga kita ambil peluang ni untuk kita ubah diri kita. Antara amal zikir harian kita, kita selawatlah untuk Nabi. Doakanlah Nabi supaya Allah mengagungkan Nabi di dunia dan di akhirat dengan jalan selawat. Nabi sangat gembira tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan Nabi gembira? Sebab Nabi ni, dia sangat sayang ke umat dia. Dia suka umat dia dapat kebaikan. Jadi salah satu kebaikan adalah melalui jalan salawat. Jadi itu adalah kelebihan yang ketiga yang dapat kita ambil daripada tajuk salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus kepada kelebihan yang keempat. Kelebihan keempat ni, salawat dan salam yang kita panjatkan. Rupa-rupanya Nabi tahu. Dibawa
disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Nabi tahu siapa yang selawat kepada dia. Tapi kita di akhirat, kita nak syafaat Nabi kan? Semua orang minta syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah. Tapi apa bukti? Apa yang kita dah buat untuk Nabi SAW? Jadi, kita lihat di manakah sandaran, rujukan selawat yang kita baca ini. Nabi tahu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis yang pertama ni ada, cuma hadis ini dia lemah. Hadis ni dia dhaif. Dia lemah. Walaupun hadis lemah boleh digunakan untuk fadail a'mal, boleh digunakan untuk kelebihan-kelebihan beramal, tapi lebih baik kita ambil hadis yang tidak lemah terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana kita nak jaga Nabi. Kita nak buat amal soleh ni. Ada banyak hadis sahih yang lain. Jadi saya akan sebutkan dua daripadanya. Okey, ada dua hadis lain. Tapi sini saya sebutlah hadis ni dia lemah. Hadis ni dia dhaif. Para ulama buat saringan, para ulama analisis hadis ni, tengok sanad hadis ni, para ulama kata, oh hadis ni dia lemah. Lemah. Sebab tu dalam nota tu kita tulis diriwayatkan. Tuan-tuan, kita cinta kepada Nabi ni, tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita nak jaga nama baik Nabi. Kita tak nak sandarkan sesuatu yang Nabi tak cakap. Kita tak nak kata ni sunnah tapi tak ada sandaran. Tak nak. Bukti kita sayang kepada Nabi ni bukan salawat saja. Tetapi maklumat kalau kita nak kata Nabi kata, kita kena hati-hati. Sebab itu kalau ketika hadis dhaif, hadis lemah, maka kita katakan diriwayatkan daripada Nabi SAW. Tapi ni hadis lemah lah. Jadi kita tak bacalah hadis ni. Kalau kita ambil hadis lemah ni, kita akan jumpa diriwayatkan ya, kita guna lafaz yang tidak yakin. Kalau lafaz yang yakin, kita kata Nabi SAW bersabda. Ni diriwayatkan Nabi bersabda. Okey, dikatakan malaikat akan sampaikan kepada Nabi disebut, oh nama dia fulan bin fulan selawat dekat engkau dengan nama bapa dia. Yang sini. Tapi hadis ni lemah. Okey. Kita tinggalkan hadis ni dulu. Kita ambil dulu hadis yang sahih. Okey, kita ambil hadis yang kedua pada bab yang kelebihan yang keempat tadi, kita rujuk hadis riwayat An-Nasa'i dan juga hadis riwayat Ibn Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang mana sabda Nabi SAW, Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ini malaikat. Iaitu Allah mempunyai para malaikat. Kalau sebut malaikat, maknanya ramai. Malaikat ni dia buat apa? Allah Ta'ala ada malaikat kerjanya buat apa? Sayyahina fil ardi. Yang malaikat-malaikat ni kerja dia keliling bumi ni. Mereka tawaf bumi ni. Dia pergi sekeliling bumi ni. Untuk apa? Yuballighuni min ummati salama. Untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Menyampaikan salam umatku kepadaku. Kalau kita jumpa perkataan salam, ia juga merujuk kepada salawat dan salam. Berdasarkan hadis sahih ni, maknanya Nabi SAW tahu umatnya yang bersalawat dan salam kepada baginda SAW. Siapa yang sampaikan? Para malaikat yang sampaikan. Okey, hadis sahih
Okey, kita tengok lagi satu hadis yang lain. Hadis yang berikutnya, hadis riwayat Ahmad. Okey, dan juga hadis riwayat Abu Daud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tiada seorang pun yang memberikan salam kepadaku. Kalau kita jumpa hadis ni sebut salam, bukanlah bermakna hanya ucapan Assalamu alayka tu saja. Bukanlah maksudnya sekadar Allahumma sallim alaih. Tetapi kalau sebut salam, ia memberikan makna salawat dan salam. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang dia memberikan salawat dan salam kepadaku. Dia ucapkan salawat dan salam kepadaku, melainkan Allah raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah mengembalikan rohku hatta arudda alaihi salama, sehingga aku dapat menjawab salam orang itu. Jadi kalau kita baca hadis ni, kita dapat faham apa? Maksudnya, kalau kita ambil hadis yang pertama tadi, malaikat menyampaikan ucapan salawat dan salam daripada umatnya kepada Nabi. Nabi jawab balik ucapan salawat dan salam itu seperti mana yang dia disampaikan. Bagaimana roh Nabi ni dia menjawab? Wallahu ta'ala a'lam. Pertama, kita kena maklum bahawa jasad-jasad para Nabi tidak hancur. Tidak disentuh sedikit pun oleh tanah. Kita kena faham macam tu. Jasad-jasad para Nabi ni kekal. Mereka tidak dimakan oleh tanah. Jadi kalau kita baca hadis ni, Allah kembalikan roh Nabi untuk dia menjawab salawat dan salam. Adakah Nabi tu hidup? Ya, Nabi tu hidup di alam kubur. Tapi hidup Nabi, hidup para Nabi alam kubur, dia tak sama macam hidup sebenar-benarnya di dunia. Berbeza alam. Bagaimana dijawab? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu tentang hakikat roh ni macam mana. Sebagaimana roh kembali kepada badan ketika datangnya malaikat Munkar wa Nakir kan. Tapi kita tak hidup. Walaupun roh kita itu dikembalikan kepada badan kita waktu kita dikebumikan kan. Bukan makna kita hidup, tapi dia adalah hidup di alam barzakh. Roh-roh para Nabi ni mereka berada di dalam syurga. Tapi kalau ada orang selawat dan salam disampaikan kepada Nabi, Nabi jawab, disampaikan kepada Nabi, Nabi jawab. Bagaimana bentuknya? Bagaimana keadaannya? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ini adalah hadis yang sahih. Hadis riwayat Ahmad. Kita lanjutkan yang kelima. Apa kelebihan yang kelima? Kelebihan yang kelima dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak duduk dalam kumpulan Nabi? Siapa nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka antara jalannya adalah dengan memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah sumber rujukan dia? Ada hadis. Yang mana hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Kalau dikata hasan li ghairihi ni, maksudnya ada banyak hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini sehingga dia menjadi hasan li ghairihi lah. Ini istilah dalam hadis. Jadi yang paling penting, hadis ini dia bukanlah hadis dhaif. Tapi dia telah naik menjadi hasan li ghairihi riwayat Tirmizi. Okey, hadis ni sabda Nabi SAW, inna awlan nasi bi, sesungguhnya orang yang paling utama
Bersamaku yaumal qiyamah, di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi cuba tanya diri kita, berapa kerap kita bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau kita mahu cita-cita yang tinggi ni, nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dalam kumpulan di kalangan para al-anbiya, maka antara jalan yang Allah beri peluang kepada kita adalah memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kepada kelebihan yang ke-6. Kelebihan yang ke-6, mendapat salawat daripada para malaikat. Maknanya, malaikat akan bersalawat kepada kita, kepada orang yang bersalawat. Kalau sebut para malaikat, maknanya malaikat tu ramai. Bukan seorang. Okey. Rujukannya di mana? Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Qaulul Badi', yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis Nabi secara tak langsung banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lepas tu seronok belajar. Ada sandaran dia, ada rujukan dia. Sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, lam tazilil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya. Selagi itulah para malaikat sentiasa bersalawat untuknya sebanyak mana dia bersalawat kepadaku. Kalau sekali dia bersalawat kepada Nabi, sekalilah para malaikat akan bersalawat kepada orang yang bersalawat. Lagi banyak dia bersalawat kepada Nabi, lagi banyak para malaikat bersalawat kepadanya. Maka kata Nabi SAW, "Falyaqul 'abdun min dhalika aw liyukthir." Maka bersalawatlah, sama ada nak sedikit ke ataupun nak banyak. Tentulah jawapannya kita nak banyak, ya Rasulullah. Lagi banyak kita berselawat, lagi banyaklah para malaikat berselawat kepada kita. Sebelum kita lanjutkan kelebihan yang berikutnya, saya minta tuan-tuan dan puan-puan buat catatan. Apakah pengertian malaikat berselawat kepada kita? Agak-agak ada tak yang tahu? Malaikat berselawat kepada kita maksudnya apa? Okey. Nombor 1, malaikat berselawat maknanya yang pertama, malaikat mendoakan. Maknanya malaikat mendoakan orang yang berselawat tu. Itu satu. Yang kedua, malaikat memohon keampunan kepada orang yang berselawat. Ada dua makna. Yang pertama adalah malaikat mendoakan orang yang berselawat kepada Nabi. Makna yang kedua adalah malaikat memohon keampunan kepada Allah bagi orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak malaikat doakan kita dengan kebaikan, bergantung kepada berapa banyak kita berselawat kepada Nabi. Kalau kita nak malaikat kerap doakan kita dapat keampunan, maka tengok kekerapan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat ni bukan satu.
Tipe malaikat ni ramai sangat. Kalau kita pernah belajar hadis Nabi kan, malaikat ni ramai. Di antara hadis yang paling senang kita nak ingat, kisah hadis yang Nabi pernah naik ketika Isra' Mi'raj, yang Nabi pernah nampak Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, itu apa? Maka malaikat Jibril kata, itulah Baitul Ma'mur. Setiap hari, kata Jibril, ya. Nabi Jibril kata, setiap hari 70,000 malaikat datang dekat Baitul Ma'mur tu. Baitul Ma'mur ni dia adalah Kaabah di langit ketujuh. Ini adalah ulasan Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata setiap hari 70,000 malaikat datang tawaf, berselawat dekat Baitul Ma'mur tu. Lepas tu tak datanglah 70,000 malaikat tu lagi. Datang grup lain. Bayangkan tuan-tuan, agak-agak setiap hari 70,000 malaikat datang pada langit yang ketujuh tu buat tawaf dan salat. Setiap hari 70,000. Agak-agak berapa ramai malaikat Allah. Bayangkan malaikat-malaikat Allah yang ada di langit-langit 1, langit 2 sampailah langit yang ketujuh. Mereka mendoakan kita hanya semata-mata kita selawat dan salam kepada Nabi SAW. Jadi adakah kita mahu lepaskan peluang ini? Kita tak nak rebut peluang ini? Maka ambillah, manfaatkanlah maklumat ini untuk dapat doa para malaikat melalui jalan salawat ataupun malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Baik, kita pergi kepada yang ketujuh. Dia tak banyak. Kita pagi ni kita bawa 10 saja kelebihan. InsyaAllah akan datang kita akan bawa lagi beberapa kelebihan. Kita ambil dulu 10 kelebihan, kita dah sampai kepada kelebihan yang ketujuh. Kelebihan yang ketujuh ni, siapa yang selawat kepada Nabi SAW, Allah janji akan memberikan pengampunan kepada dia. Tapi bukan dia dapat ampun je. Allah cukupkan keperluan hidup dia dan Allah cukupkan keperluan akhirat dia. Allah cukupkan kita, jadikan kita ada sifat qanaah. Allah cukupkan kita, dunia dan akhirat kita. Mana rujukan yang kata kelebihan ketujuh ni? Ada rujukan dia, ada sumbernya. Masih lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita belajar ni, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya Nabi sampaikan kepada kita. Kan? Jadi kita tengok apa kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ni, dia pernah bertanya kepada Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati? Dia tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku nak memperbanyakkan selawat kepada engkau. Oleh kerana itu, berapa banyak dari doa aku perlu aku jadikan untuk berselawat kepadamu? Kita kan sedia maklum tentang kalau doa kena mulakan dengan salawat. Jadi Ubay bin Ka'ab tanya, ya Rasulullah, kalau aku nak doa kan, berapa banyak aku nak salawat kepada engkau? Apa Rasulullah jawab? Rasulullah kata, faqala ma syi'ta. Rasulullah kata apa? Terserah kepada engkau. Berapa banyak kau nak salawat? Aku pun berkata, aku ni Ubay bin Ka'ab kata, dia kata ar-rubu'. Dia kata 1/4. Nabi kata apa? Nabi kata ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Nabi kata terserah, kata Nabi, tapi jika engkau tambah lagi, ia lebih baik bagi engkau. Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanya,
Kalau separuh dari doa tu aku selawat je. Nabi jawab apa? Nabi kata, masyikta, terserah kepada engkau. Tapi jika engkau menambah lagi banyak selawat dalam doa itu, lebih baik bagimu. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Dia kata, fasulusaini. Dia kata kalau macam tu, 2/3, maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, terserah kepada engkau, itu lebih baik bagi engkau. Jadi apa kata Ubay bin Ka'ab? Dia kata, kalau macam tu Rasulullah, aku nak jadikan dalam doa aku tu semua selawat kepada engkau. Semua selawat nak doakan engkau ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuka. Gariskan pada ayat ini. Inilah dia punya syahid dia. Inilah dia punya point dia tadi. Nabi kata, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuka. Maka kata Nabi SAW, kalau kau macam tu, kalau kau nak jadikan doa kau selawat je dalam doa tu, Nabi kata akan dicukupkan semua keperluan engkau dan diampunkan semua dosa-dosa engkau. Hadis ni, hadis statusnya adalah hadis hasan, riwayat Ahmad, riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Jadi inilah maklumat dia. Yang tulisan warna hitam ni, bold ni, inilah poin yang kita jadikan sebagai kelebihan ketujuh tadi. Jadi rupa-rupanya Ubay bin Ka'ab ni, dalam setiap doa dia selawat je. Dia jadikan doa dia selawat je. Dia nak baca semua dalam doa dia baca tu, semua selawat kepada Nabi. Maka Nabi kata apa? Allah akan cukupkan keperluan engkau dan Allah akan mengampuni dosa engkau. Kita lanjutkan lagi dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni dia ada pertambahan beberapa maklumat lain. Hadis ni hadis riwayat Ahmad. Masih lagi nombor hadis yang sama yang kita baca tadi. Yang mana Ubay bin Ka'ab dia mengatakan macam ni. Kalau tadi dia tanya, kalau dalam hadis ni dia kata, ada seorang lelaki dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ara'aita, apa pandangan kamu? In ja'altu salati kullaha. Kalau aku jadikan semua doa aku tu untuk selawat je kepada engkau. Kalau kita tengok hadis ni macam dia je yang tanya lelaki tu kan. Lalu apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, idzan yakfiyakallahu tabaraka wa ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Nabi kata Allah tabaraka wa ta'ala. Okay, Allah tabaraka wa ta'ala tu, tabaraka maknanya Allah yang maha berkat. Wa ta'ala Allah yang maha tinggi. Jadi kata Nabi SAW, Allah yang maha berkat, Allah yang maha tinggi tu akan mencukupkan apa yang kamu inginkan dari urusan duniamu dan akhiratmu. Dekat sini maklumat ni ada pertambahan akhiratmu. Kalau hadis tadi, dia cuma sebut semua keperluanmu. Tapi Nabi tak sebut dekat mana. Tapi hadis kedua ni Nabi tambah keperluanmu di dunia, keperluanmu di hari akhirat. Lepas tu kalau kita ambil hadis yang ini, Nabi tambah ada diampuni semua dosa. Jadi berdasarkan dua hadis ini, maka kita dapatlah kelebihan dia yang ketujuh tu. Mendapat keampunan dosa, Allah beri pengampunan dosa, Allah cukupkan keperluan hidup, dunia dan akhirat. Cuba kita banyak selawat. Rasa cukup tak hidup ni? Kalau rasa jiwa tu rasa macam ada je tak cukup, ada je tak cukup, apa kata? Cuba banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Pasti ada perubahan. Yakin pada Allah. Faham selawat tu apa? InsyaAllah Allah cukupkan keperluan hidup tu. Kita terus yang ke-8. Yang ke-8,
Ini juga sedih tuan-tuan kalau baca hadis ni. Kelebihan ni tuan-tuan, sepatutnya kelebihan dekat kita kan. Tetapi tuan-tuan dan perempuan tahu tak? Nabi SAW dia pernah sujud syukur. Lama sangat dia sujud syukur. Yang ni dia bukan sujud solat dia panggil sujud syukur. Nabi berterima kasih kepada Allah banyak-banyak. Nabi terima kasih pada Allah. Kerana Allah bagi kelebihan selawat kepada beliau, kepada umat dia. Mari kita baca hadis ni. Hadis ni datangnya daripada Abu Abdurrahman Ibn Auf. Abdurrahman bin Auf lah. Sahabat kita tahu dia kaya raya. Kita tengok dulu sumber hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Ahmad. Juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Disepakati oleh Al-Imam Zahabi. Jadi hadis ni Abdurrahman bin Auf dikata macam ni. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tuhu hatta dakhala nakhlan. Dia kata satu hari Rasulullah keluar, aku ikut dia. Aku ikut Rasulullah keluar sampai dekat sebuah kebun kurma. Seronoknya lah hidup zaman sahabat kan. Dapat ikut Nabi keluar pergi mana-mana kan. Tuan-tuan bayangkan. Cuba tuan-tuan gambarkan. Jalan dengan Nabi, sambil pegang tangan Nabi kan. Bayangkan. Sambil tengok muka Nabi kan. Untungnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Abdurrahman bin Auf cerita pada kita, dia kata Rasulullah keluar satu hari tu, aku ikut dia keluar. Sampai dekat sebuah kebun kurma. Waktu sampai dekat kebun kurma tu, fasajada fa'atala sujuda hatta khiftu au khashitu. Waktu jalan dekat kebun kurma tu tak semena-mena Nabi terus sujud. Mula-mula berjalan kan? Berjalan, tiba-tiba terus Nabi sujud. Lepas tu kata Abdurrahman bin Auf, sujud tu lama sangat. Dia kata Nabi sujud lama sangat. Sampaikan Abdurrahman bin Auf kata apa? Sampaikan aku rasa takut sangat. Timbul ketakutan kepada aku. Apa yang Abdurrahman takut ni? Dia takut Allah mewafatkan ataupun Allah mengambil roh Nabi. Sebab Nabi sujud dia tak bangun-bangun. Maksudnya Nabi sujud lama, dia tak angkat-angkat kepala dia. Sampaikan Abdurrahman bin Auf dia kata apa? Dia katalah, dia sampai berubah muka dia bimbang. Yalah, takkan dia nak gerakkan Nabi sebab Nabi sujud kan. Dia tunggu Nabi angkat kepala. Tapi Nabi sujud lama, sampaikan dia bimbang takut Nabi ni meninggal ke? Nabi ni wafat ke? Maka aku pun dekat dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi angkat kepala dia. Rupanya Nabi tu hidup. Bayangkan kalau kita jadi macam Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan, Nabi, para sahabat ni sayang sangat dekat Nabi, tuan-tuan. Bayangkan kalau orang yang kita cintai, dia pergi, tuan-tuan, dia meninggal. Allah macam mana? Tapi ni Nabi ni. Kan? Jadi ketika Nabi angkat kepala dia, Nabi nampak dekat Abdurrahman bin Auf, maka Nabi tanya. Nabi kata, malaka ya Abdurrahman? Nabi tanya, wahai Abdurrahman, kau kenapa ni? Nabi tak tahu apa yang berlaku kepada Abdurrahman. Abdurrahman tadi kan dia takut. Bayangkan kalau orang dah takut, bimbang, takut orang meninggal, kau berubah air muka dia. Maka Nabi angkat kepala dia, Nabi tanya, kenapa kau ni Abdurrahman? Kenapa ni? Maka Abdurrahman pun ceritalah. Kenapa dia jadi macam tu? Dia pun menjelaskan apa yang dia bimbangkan kepada Nabi. Lalu apa jawab Nabi SAW? Fadzakartu dzalika lahu faqala. Maka Nabi SAW pun cerita, kenapa dia sujud lama tadi? Nabi kata, sesungguhnya Jibril berkata, rupa-rupanya waktu Nabi jalan tadi, Jibril datang. Jibril beritahu daripada Allah. Nabi kata, Jibril kata, nak tak engkau, aku berikan satu berita yang gembira? Maknanya Jibril datang kepada Nabi ketika Nabi berjalan tu, sampai ke berita gembira dari Allah, iaitu apa? Jibril kata, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata. Jibril, dia sampaikan firman Allah.
Dia kata Allah Ta'ala berkata, Muhammad, sesiapa yang bersalawat kepadamu, nescaya aku akan bersalawat kepadanya. Dan sesiapa yang mengucapkan salam kepadamu, nescaya aku juga mengucapkan salam kepadanya. Nabi dapat berita gembira ni. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, fasajadtu lillahi syukra. Maka kata Nabi, aku pun terus bersujud kepada Allah untuk mensyukuri akan nikmat yang Allah beri kepada umatnya. Tuan-tuan bayangkan, kita ni yang sepatutnya bersyukur kan? Allah hantar Nabi Muhammad kepada kita. Kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni sepatutnya bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Tetapi Nabi SAW sujud syukur lama sangat. Sampai kan menyebabkan Abdurrahman bin Auf dah terfikir dah. Berubah air muka dia. Kita tengok. Macam mana betapa sukanya Nabi. Gembiranya Nabi, tuan-tuan, dapat kelebihan untuk umat dia. Jadi besar, tuan-tuan, kelebihan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Baik, kita teruskan kepada kelebihan yang ke-9. Kelebihan yang ke-9 ni, kelebihan yang ke-9 ni adalah, sebelum saya sampaikan, ada yang tanya soalan sekejap, saya jawab soalan. Ada yang tanya, apa beza salawat dan memberi salam dalam hadis ni? Begini. Ucapan salawat dan salam, bezanya salawat tu lain, salam tu lain. Kalau salam, macam kita sebut dalam tahiyat kan, kita baca, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu salam. Lepas tu kalau ucapan salam, dia ada perkataan assalam, salam. Tapi kalau salawat, tu yang kita salawat. Lepas kita ucap salam kan, kita salawatkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Jadi sebenarnya, salam ni lain. Salawat ni lain. Salam, ucapan assalamu ala nabi. Kalau salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kalau kita sebut nama Nabi kan, kalau kita perasan, dekat perkataan sallallahu tu salawat, alaihi wasallam. Lepas tu dia ada sallallahu alaihi, itu salawat, wasallam tu adalah salam. Kenapa perlu ada salawat dan salam? Kerana merujuk kepada ayat dalam surah Al-Ahzab. Ayat 56 tu yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 56, kita disuruh oleh Allah supaya salawat dan salam. Oleh sebab itu, kalau kita nak salawat kepada Nabi, jangan salawat saja. Kena diiringi dengan salam. Maknanya kena ada juga ucapan salam. Salam ni mudah je. Allahumma sallim ala Muhammad. Itu ucapan salam. Tapi kalau lagi lengkap, kita gabungkan dua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita boleh gabung. Sebab tu dalam tahiyat akhir kita ucap salam pun ada, salawat pun ada. Itulah beza di antara salam dan salawat. Nanti insya-Allah kita akan belajar tentang salawat dan salam tu. Baik, kita lanjutkan lagi sikit saja lagi. Baik. Okey. Yang ke-9, kelebihan dia, siapa yang salawat dan salam kepada Nabi SAW, Allah akan selamatkan dia daripada mempunyai sifat bakhil.
Sifat bakhil, selama ni kita ingat bakhil macam berkaitan dengan wang ringgit. Tidak. Sebenar-benarnya orang yang paling bakhil adalah orang yang malas berselawat. Itu sebenarnya jadi antara orang yang paling bakhil. Sebab apa? Okay, kita lihat dulu hadis ni, nanti kita ulas. Okay. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Okay, hadis ni hadis hasan, status dia sabda Nabi SAW. Ni Nabi yang cakap. Allah, perkataan al ni maksudnya dia spesifik. Dia panggil kata nama al-ma'rifah. Maka Nabi kata al-bakhilu. Nabi kata orang yang sebenar-benar bakhil. Kalau tuan-tuan nak kuat lagi maklumat nanti tuan-tuan tulis. Tambah perkataan orang yang sebenar-benar bakhil. Tambah perkataan yang sebenar-benar bakhil. Sebab perkataan alif lam dekat sini. Al. Dia macam kita kata alhamdulillah, segala. Dia macam segala puji. Sebab dia ada alhamdu kan. Ada alif lam dekat hamdu tu. Maknanya kita nak kata puji-pujian tu hanya layak untuk Tuhan. Segala-galanya untuk Allah. Jadi kalau Allah kata kalau Nabi kata al-bakhilu, maknanya orang yang memang dia kedekut, yang amat-amat kedekut sebenarnya. Siapa dia? Allazi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi kata orang yang amat kedekut, yang benar-benar kedekut adalah orang yang ketika nama aku disebut, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Dia, contohnya kalau kita dengar disebut nama, Nabi Muhammad SAW, so kita kena jawab. Dengarnya nama Nabi Muhammad ke? Kita dengar disebut nama Nabi Ahmad ke? Kita dengar disebut gelaran pun kena juga selawat. Macam kita kata Abul Qasim. Kita juga kena terus cepat-cepat kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan pada nama pun, pada sifat pun kita cepat-cepat kita jawab. Contoh kata ada seorang manusia yang dia ini digelar sebagai membawa berita gembira. Basyiran, kita tahu itu Nabi kan. Cepat-cepat kita kata sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Jadi kata Nabi, orang yang benar-benar kedekut ni sebenarnya orang yang apabila disebut namaku, disebut sifat aku, disebut gelaran aku, dia tak nak berselawat ke atas aku. Jadi para ulama bincang hadis ni, berapa kerap kena jawab. Kan kalau kita dalam majlis ilmu, berapa kerap kita nak jawab? Sekurang-kurangnya sekali lah. Sekurang-kurangnya itu wajib. Tapi kalau banyak kali, lagi baik. Kenapa Nabi panggil dia orang benar-benar kedekut? Tuan-tuan, nak selawat dan salam ni, nak kena keluar duit tak? Tak perlu keluar duit. Tak letih pun. Tak payah pun. Tak susah pun. Tak perlu bergerak ke mana pun. Lepas tu dipanggil orang yang bakhil. Jadi kalau kita dengar disebutkan, kan, ada satu cerita Nabi itu kan, contoh, kita cepat jawab. Tak kira kita tahu itu merujuk pada Nabi Muhammad, kita katalah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak sebut, kita dipanggil orang yang bakhil, yang sebenar-benar bakhil. Kita terus yang ke-10. Yang ke-10, siapa yang berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terselamat daripada digelar ataupun termasuk di kalangan orang yang hina. Dia terselamat daripada orang yang hina. Baik, hadis dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ni sebenarnya dia panjang sebenarnya, tapi kita ambil yang bab selawat. Hadis ni hadis hasan sahih. Riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, tuan-tuan. Sebelum saya sebutkan hadis ni, dia sebenarnya hadis ni dia ada pasangan dia 2 lagi. Pasangan tu maksudnya ada 3 perkara sebenarnya yang pernah
didoakan oleh Jibril. Sebenarnya ini ada kaitan juga dengan doa Jibril. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis yang Nabi naik tangga mimbar? Nabi SAW ni sebenarnya, Nabi pernah dia menaiki tangga mimbar. Waktu Nabi naik ke tangga mimbar tu, Nabi doa macam ni. Nabi doa amin. Nabi naik lagi satu tangga, Nabi kata amin. Nabi naik lagi satu tangga, Nabi kata amin. Para sahabat yang duduk dekat bawah ni, yang duduk di belakang ni, mereka pelik. Kenapa Nabi doakan amin, amin, amin? Lepas habis tu, mereka tanya dekat Nabi SAW. Maka Nabi kata apa? Nabi kata sebenarnya malaikat datang kepada aku, malaikat doakan bentuk kehinaan. Maksudnya malaikat dia doakan dengan antara doa macam ni lah. Dia doa gharima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Antara tiga doa Jibril tu, ingat ya, doa para malaikat ni ada yang baik, ada doa keburukan. Maknanya kalau malaikat doa keburukan tu hati-hati. Jadi malaikat ni dia doakan keburukan, antaranya yang ni. Terhinalah, gharima amfu ni seolah-olah tanah, debu berada dekat hidung dia kan. Jadi iaitu dia terjemahkan dalam konteks ayat ni, dia terjemah hina sungguhlah orang yang ketika namaku disebutkan padanya, dia dengar nama Nabi itu sebut padanya, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi kalau kita ambil cerita Jibril tadi, rupa-rupanya yang Nabi kata amin, rupa-rupanya Jibril kata tau. Yang pertama, Jibril kata, sangat hinalah sesiapa yang kalau dia ada mak dia, ataupun dia ada ayah dia, atau kedua-dua dia, dia tak boleh masuk syurga. Nabi kata amin. Maknanya Nabi mendoakan, Nabi mengaminkan doa Jibril yang mendoakan keburukan bagi mana-mana anak yang dia tak boleh guna mak dan ayah dia masuk syurga. Nabi doa, amin, perkenankan. Yang kedua, Jibril kata, sangat hinalah siapa-siapa kalau masuk bulan Ramadan, Allah tidak ampunkan dosa dia. Nabi kata, amin. Lepas tu barulah yang ketiga ni. Barulah Jibril kata, sangat hinalah bagi mana-mana manusia. Kalau disebut nama engkau, wahai Muhammad, dia tidak berselawat kepada engkau, maka hinalah dia. Nabi kata, amin. Jadi inilah kelebihan yang ke-10 yang kita boleh ambil berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita dah 11:47. Okey. Dapat ya 10 kelebihan ni? Jelas? Faham? Okey, saya habis dah 10. Sebenarnya bukan 10 ya tuan-puan ya. Sebenarnya bukan kelebihan tu hanya ada 10. InsyaAllah nanti pada bulan 7, okey, nanti pada bulan 7, okey, pada bulan 7 insya-Allah kita akan sambung lagi kelebihan yang ke-11, 12, 13. InsyaAllah kita akan sambung lagi insyaAllah untuk bulan 7 nanti pada minggu yang pertama. Okey, saya jawab dulu mana-mana persoalan yang ada. Okey. Ya, okey, ada yang bertanya, kalau sebut baginda atau Nabi, kita kena salawat juga ke? Ya. Sebab dia memang dikaitkan dengan Nabi. Kalau kata baginda ataupun disebut nama, disebut pangkat, ya, kita digalakkan untuk bersalawat ke atas Nabi SAW. Okey, ada yang tanya, Ustaz, apa 3 hina malaikat tu? Boleh ulang balik. Saya dah sebut tadi, 3 tu, yang pertama, mana-mana anak yang dia sempat ada mak ayah dia masih hidup, dia tak boleh berbakti kepada kedua orang tua dia sampai dia tak dapat masuk syurga.
Yang kedua, orang yang dia tidak dapat pengampunan dosa walaupun dia berada pada bulan Ramadan. Maksudnya dia tak gunakan bulan Ramadan tu untuk dia bertaubat. Okey. Dan yang nombor 3 yang pasal selawat tadi. Okey, ada yang tanya tolong ulang kelebihan nombor 8. Nombor 8, Nota dapat tak? Nombor 8 ni kelebihan dia Nabi SAW sujud. Kelebihan selawat tu kan punya besar kurniaan Allah. Allah nak bagi kepada umat Nabi Muhammad sehingga kan Nabi sujud syukur berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Soalan lain dah tak ada. Okey. Dapat apa Assalamualaikum kelebihan? Ustaz. Okey. Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Saya Ya, nama ya, ya. Cik Waalaikumsalam warahmatullahi. Saib Waruhaida. Saya nak bertanya, yang mana lebih baik kita nak perbanyakkan selawat pada Nabi dengan selawat yang pendek ataupun selawat Ibrahimiyah tapi kita dapat kurang lah kan sebab panjang. Okey. Jawapan dia, okey saya paparkan. Okey, soalan dia adalah maksudnya selawat yang pendek dengan selawat yang panjang. Okey, jawapannya jika kita melafazkan, kita menyebutkan selawat yang Ibrahimiyah, selawat yang diajar oleh Nabi SAW itu jawapannya ia lebih afdal. Kita dapat pahala tiru apa yang Nabi suruh baca, kita memenuhi seruan Nabi sebab Nabi yang suruh baca macam tu, maka pahalanya lebih banyak daripada sekadar yang pendek. Okey. Soalan lain tak? Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Kalau dalam nota tu, saya minta tuan-tuan buka satu lagi nota. Yang nota salawat dan salam, jumpa tak yang ni nota ni? Lafaz dan bacaan salawat yang diajar oleh Nabi. Kita buat review je dulu. Tapi kita tak ajar lagi. Minggu, bulan depan, saya akan ajar. Satu persatu. Jadi sepanjang kita belajar tajuk salawat ni, kita akan dapat belajar apa yang Nabi ajar. Okey InsyaAllah. Nanti kita tuan-tuan tengok dulu dekat sini. Okey. Dalam nota ni, okey, dapat tajuk dia yang ni lafaz ataupun bentuk-bentuk solawat yang diajar oleh Nabi SAW. Diajar oleh Nabi SAW. Yang ni bukan ulama ajar. Siapa? Ni Nabi sendiri yang ajar. Moga-moga kita dapat manfaat dia. Nota ini belum diedarkan lagi. Saya dah edarkan nota ni kan? Ke belum dapat dekat WhatsApp group? Mohon maklum malas. Belum Ustaz. Dah ada Ustaz, dah ada. Dekat grup yang Persatuan Wanita tak ada? Grup dalam tadabbur ada Ustaz. Dalam tadabbur ada. Dalam Persatuan Wanita punya? Ada. Ada. Itulah. Ya, dalam tadabbur tu. Mana boleh tak dalam Persatuan Wanita punya tu yang asal Al-Fatihah ada. Ada kan? Ada. Mungkin yang bertanya tidak ada di dalam chat group tu rasanya Ustaz. Saya ada hantar pada banyak grup. Dekat Telegram ada, dekat grup WhatsApp ada. Jadi tolong bantu siapa yang tolong bantu. Siapa yang tak dapat, masukkan dalam handphone, hantar pada saya ya. Saya kasih phone number sekarang. Siapa yang tak dapat nota ya. Okey. 01332. Saya type dekat dalam chat ya. Ambil maklumat dalam chat. 01332555186 ya. Masjidah Abdul Razak. Okey Ustaz boleh sambung. Okey. Tak dapat dah, dia tak dapat tu. Puan Hasrina tak dapat, Puan Faridah kata boleh dapat, Cik Rahmat kata belum. Okey, saya ulang ya. 013 32555186 Masjidah Abdul Razak. Saya hantar sekarang. Okey. Okey, Ustaz boleh sambung. Kita ambil 5 minit untuk lihat apa dalam nota ni. Okey. Jadi dalam nota ni, tuan-tuan akan jumpa
selawat-selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Okey. Nanti baca dulu, kelas akan datang insya-Allah kita akan belajar. Kita akan habiskan semua bentuk selawat ni. Okey, kalau tuan lihat di sini, tuan akan jumpa ada 6 riwayat daripada sahabat. Pertama riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Okey, riwayat Ka'ab bin Ujrah. Ini nama sahabat ya, sahabat yang dapat riwayat, ambil riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama riwayat Ka'ab bin Ujrah. Okey, nanti kita baca dia punya lafaz selawat dia. Okey. Kemudian yang kedua sahabat tu bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ni sahabat kedua. Yang namanya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Okey. Sahabat yang ketiga yang pernah meriwayatkan hadis tentang dapat selawat Nabi ajar sendiri, sahabat ketiga namanya adalah Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Okey, nombor 3. Okey. Lepas tu sahabat yang keempat yang pernah dapat selawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar sendiri adalah daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang keempat. Okey. Dan yang kelima adalah daripada sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita baca tengok. Sahabat tanya dekat Nabi. Nabi sendiri suruh kita baca. Tapi wallahu ta'ala alam. Selama ni dari mana kita ambil selawat tu? Selama ni kita belajar dari siapa? Jadi kita baiki insya-Allah. Kita belajar. Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan last kali daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ambil contoh kan. Jadi kalau kita baca dekat Abu Hurairah, kita tengok ya. Macam mana Nabi ajar. Kita ambil contoh riwayat Abu Hurairah. Contoh. Kita tutup dengan selawat ya. Kita akan tutup dengan selawat. Tengok Abu Hurairah kata apa. Ni sahabat yang ke-6 lah. Sahabat yang ke-6. Dia kata, Qulna ya Rasulullah. Dia kata, kami bertanya, Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak selawat ke atas engkau? Tengok para sahabat bertanya. Sahabat tak reka-reka tau. Tapi para sahabat tanya dekat Nabi, Ya Rasulullah, selawat dekat engkau ni macam mana ya? Macam mana kami nak selawat kepada engkau? Maka Nabi kata, Qulu. Nabi kata, ucapkanlah. Maknanya Nabi perintah. Apabila Abu Hurairah tanya, kami tanya ya Rasulullah, macam mana kami nak salawat kepada engkau? Nabi kata, engkau ucapkanlah. Maksudnya Nabi kata, salawatlah macam ni. Nabi kata apa? Nak salawat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini baru satu lafaz daripada banyak lafaz. Jadi kalau kita baca dekat sini, kita akan jumpa tengok. Kadang-kadang kita tengok ya, mula-mula Nabi sebut untuk dia. Untuk ala Muhammad. Nanti kita akan ulas. InsyaAllah kita akan ulas satu persatu. Untuk Nabi Muhammad. Lepas tu dekat sini Nabi sebut Ali. Dia ada Ali. Ali tu adalah keluarga Muhammad. Siapa tu keluarga Nabi Muhammad? InsyaAllah nanti kelas akan datang kita akan ulas. Lepas tu bukan selawat saja. Dia bukan selawat saja. Tetapi dia juga ada doa keberkatan. Berbeza tu. Dalam selawat saja tengok beza selawat yang Nabi ajar. Dia ada ucapan selawat. Dia juga diiringi dengan keberkatan. Wabarik. Kalau ni selawat. Okey. Selawat. Lepas tu Nabi minta berkah. Nanti kita akan ulas. Kenapa maksud berkah? Lepas tu. Doakan selawat dia juga. Ke nama Ibrahim. Dan keluarga Ibrahim. Kenapa nak doakan. Kenapa kata selawat.
Kenapa kata, soalan ni adalah kenapa kita kata sebagaimana? Kenapa ada perkataan sebagaimana engkau telah memberikan selawat ke atas Nabi Ibrahim? Kenapa dia kata sebagaimana? Dan apa makna keluarga Ibrahim? Kenapa tak sebut Nabi-Nabi yang lain? Kenapa Ibrahim? Ni yang kita akan ulas insya-Allah dalam pelajaran kita pada bulan hadapan, pada minggu yang pertama insya-Allah. Kita akan bertemu lagi untuk kita ulas ke semua riwayat-riwayat ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut Ibrahimiyah tadi tu sebenarnya ia daripada riwayat yang pertama sekali daripada riwayat Ka'ab bin Ujrah. Insya-Allah nanti kita belajar. Insya-Allah pada kelas yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz. Insya-Allah. Ya. Minta maaf saya ganggu Ustaz. Ada soalan tu tadi Ustaz. Dia dah hantar 2 kali tapi Ustaz masih belum jawab. Soalan apa? Tengok kat dalam chat ya. Okey. Ada a few soalan ni. Okay. Antara selawat, tahlil dan istighfar boleh Ustaz susun ikut ranking untuk amalan harian. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak tahu sebab Nabi sendiri pun tidak pernah membuat ranking tersebut. Okey. Next. Uh-huh. Kalau selawat dalam hati dapat fadilat juga ke Ustaz atau kena sebut bila berselawat? Salawat ni dia adalah doa, maka sebaik-baiknya ia dilafazkan. Kenapa kita nak hanya rujuk dalam hati? Gerakkan lidah tu untuk kita berdoa. Sebab salawat ni dia adalah doa. Jadi kalau kita doa, kita gerakkan, dia lebih afdal. Okay. Dia lebih afdal. Next. Next Ustaz. Okay. Next kejap ya. Puan Sri Asmahan gitu. Ustaz, kenapa kita digalakkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat? Boleh tak kita amalkan selawat tafrijah dan selawat Nurul Mubin? Okey, ada 2 soalan dekat sini. Okey, yang pertama saya jawab yang kedua dulu. Pertama, boleh tak kita amalkan selawat tafrijah dan selawat Nurul Mubin? Isu nombor 1, cari dulu jawapan. Dari mana asal usul selawat tafrijiyah dan dari mana asal usul selawat Nurul Mubin? Jawapan dia bukan dari Nabi SAW. Satu bab. Okey. Adakah boleh mengamalkan selawat bukan daripada Nabi SAW? Saya tak bagi jawapan tu. Soalan saya mudah bagi saya. Sampai hatikah kamu meninggalkan selawat yang Nabi ajar dengan kamu mengamalkan selawat yang para ulama ajar? Itu persoalan yang saya nak tinggalkan kepada sesiapa yang dia mengamalkan selawat yang diajar oleh para ulama seperti tafrijiyah, seperti Nurul Mubin ini bukan selawat yang datang dari Nabi, yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Saya sebut sumber ya, saya bukan cerita boleh ke tak boleh. Kena faham maklumat ni elok-elok. Kan? Isunya adalah kenapa kita tinggalkan selawat yang Nabi ajar? Kenapa kita mengamalkan selawat yang para ulama ajar? Saya tak isu pada boleh tak boleh. Saya timbulkan persoalan, sampai hatikah kamu mendahulukan selawat yang Nabi ajar daripada ulama ajar? Itu isu dia. Tepuk dada, tanya iman. Mana yang kamu nak dahulukan? Mana yang kamu nak kena amalkan dulu? Itu soalan dia. Okey. Kemudian, kenapa banyakkan hari Jumaat selawat? Sebab memang ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud. Memang kena memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Kalau ada kitab Riyadhus Salihin, siapa ada kitab Riyadhus Salihin, khususnya kepada yang bertanya, nanti buka bab 243 dalam Riyadhus Salihin, tajuknya keutamaan selawat kepada Nabi SAW. Cari hadis nombor 1399, hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud ni, yang mana hadis riwayat Abu Daud ni, sabda Nabi SAW, Nabi kata, sebaik-baik hari
Inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari adalah pada hari Jumaat. Fakthiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyakkanlah salawat kepadaku pada hari itu. Yang menyuruh kita banyak salawat hari Jumaat bukan para ulama. Yang menyuruhkan memperbanyakkan salawat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sebut. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, sanad hadis sahih, nombor hadis 1158. Dalam Riyadhus Salihin boleh rujuk hadis nombor 1399, bab 243. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kena ingat. Ulama cakap dengan Nabi cakap berbeza. Ulama ajar dengan Nabi ajar berbeza. Kagum macam mana kita kat ulama tu ke, takjub macam mana kita pada ulama tu ke, baik pada mana-mana guru kita tu ke, sekasih kita pada guru kita macam mana sekalipun, kita mesti kena dahulukan terlebih dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ingat itu maklumat tu. Tuan-tuan tak suk macam mana sekalipun dekat guru tu, suka macam mana sekalipun, sayang macam mana guru tu, dia tak sama dengan Nabi SAW. Jadi, sebelum kita nak ambil apa yang diajar oleh para ulama, kita amalkan dulu, buat dulu apa yang datangnya dari Nabi SAW. Sebab itu, kita nyatakan manakah salawat yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan kena ambil maklumat ini ya. Kita sebut ini bukan bermakna kita nak merendah-rendahkan para ulama, tidak. Tolong ya, jangan salah faham, tidak. Tetapi dalam kita menuntut ilmu, sumber rujukan kita nak dapat pahala, kita mestilah ambil dulu sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita lakukan ini tanda kita cinta, tanda kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemput tadi ada seorang tanya soalan ke Ustaz? Silakan, saya rasa Datin Asmahan ke tadi nak bertanya? Tanya soalan apa? Tadi saya nak bercakap, dia pun bercakap serentak. Ada apa? Ada apa nak tanya? Sebelum saya nak berhenti ni. Ada soalan apa? Sorry, kalau selawat syifa tu boleh Ustaz? Is it boleh diamalkan? Saya tidak mahu, dia ada khilaf dengan para ulama. Kalau baca beberapa fatwa negeri, ada negeri mengharamkan, ada negeri tak boleh. Isu pertama, sumber selawat syifa tu dari siapa? Sumber dulu. Sumber selawat sifat tu dari siapa? Itu isu dia. Yang kedua, cuba faham baik-baik selawat sifat tu maksud dia apa? Maksud di situ yang ada khilaf. Ada setengahnya mengatakan boleh baca. Ada setengahnya dikatakan tak boleh baca. Sebab makna selawat sifat tu, maksud dia tu macam tibbil qulubi wa dawaiha, pengubat. Adakah Nabi beri ubat? Jadi saya tidak mahu ulas dari sudut boleh baca ke dia tak boleh baca, sebab perbezaan pendapat ulama dari sudut makna selawat tu. Tapi isu utamanya adalah pertama dari mana sumber datangnya selawat syifa tu dulu. Dari mana sumbernya? Yang kedua, mengapakah kita tidak mahu mengamalkan solawat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukanlah saya kata orang yang amal salawat syifa ni salah. Saya sebut tadi maksud saya adalah lebih baik kita amalkan salawat
yang tidak ada isu dibincangkan oleh para ulama. Sebab kalau selawat yang dibuat oleh para ulama ni, dia ada perbahasan lagi. Tapi kalau selawat yang datang dari Allah, Nabi yang sampaikan, maka ia akan terselamat daripada perbincangan. Jadi, cadangan saya, dahulukan terlebih dahulu, amalkan terlebih dahulu selawat-selawat yang boleh dirujuk di dalam nota yang telah dilampirkan. Yang paling kuat sekali selawat itu adalah selawat daripada Ka'ab bin Ujrah, rujuk dalam nota. Tapi kalau rasa was-was lagi, saya minta buka dalam Riyadhus Salihin, cari bab 243, akan jumpa 3 jenis lafaz salawat yang ada juga di dalam nota itu. Kalau rasa sangsi lagi, buka kitab Al-Adhkar, kitab karangan Al-Imamun Nawawi, tengok. Al-Imamun Nawawi sendiri, ulama hadis, ulama yang tulis kitab, dia sendiri tak bawa riwayat selawat dari dia, tapi dia nukilkan daripada Nabi SAW. Jadi, cadangannya, solusinya, amal dulu selawat yang ada dari Nabi SAW. Di situ dulu. Sebab dia lebih selamat, tidak ada perbincangan di kalangan para ulama, kita dapat pahala hidupkan sunnah Nabi SAW. Itu jawapan saya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau puan bertanya tadi, dia boleh baca dalam fatwa-fatwa ulama mengatakan, ulama bincang tu sebenarnya tentang selawat tadi tu. Boleh ke tak boleh? Kita baca, tengok apa ulasan dia, maka buatlah keputusan di situ. Kalau baca fatwa. Ya, salam tu. Ya, ada. Ustaz dah habis cakap ke? Dah. Dah. Okey. Ada apa Yang soalan tadi tak habis ditanya Ustaz. Soalan apa? Dia kata, yang tadi tu dia tanya 2 soalan sebenarnya. Betul dia kata kenapa kita digalakkan memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Kita dah sebut tadi. Apa jawapan dia? Kita dah sebut tadi dah. Ya ke? Saya dah miss. Ya, saya dah sebut tadi hadis riwayat Abu Dawud. Okey. Memang Nabi menyuruh kita berselawat kerana hari Jumaat itu adalah sebaik-baik hari. Hari Jumaat, sebaik-baik hari dalam seminggu, dan memang Nabi menyuruhnya kita berselawat pada hari Jumaat. Apa sebab hikmah tertentu? Jika hadis tidak menyebut hikmah yang tertentu, cuma Nabi kata ialah sebaik-baik hari. Maknanya sebaik-baik hari, pahalanya akan lebih banyak. Berbeza selawat hari Khamis, berbeza selawat hari Rabu. Hari Jumaat lebih banyak pahala berbeza dengan hari-hari lain. Sebab itu adalah perintah dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas sebarang kekurangan kelemahan. Ya. Tadi Ustaz sebut siapa yang nak refer pada hadis kitab Riyadhus Salihin adalah pada 243. Kalau Al-Azkar kita nak refer kat mana Ustaz? Al-Azkar tu dia kena carilah. Dia ada under apa? Bab apa? Bab selawat. Yes, dia ada bab salawat. Nanti cari di sana. InsyaAllah akan jumpai. Ustaz tanya. Ya. Macam Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad barik salim. Ustaz kata itulah satu doa. How is it like? It's a doa. How does it do to us? Ustaz kata selawat tu ialah doa. Ya. Macam Ustaz boleh elaborate? Apa maksud Allahumma salli ala Muhammad? Kalau kita baca terjemahan dia macam ni. Kalau kita baca terjemahan dia, Allahumma salli ala Muhammad tu apa? Ya, wahai Allah, berilah salawat kan. Perkataan salawat kan dia ada kaitan juga dengan solat. Solat itu adalah doa. Salawat itu dia adalah doa. Maksudnya, kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya kita kata, ya Allah, salawatkanlah ke atas Muhammad ni, maknanya
Daripada perkataan salli tu, pada perkataan salli tu, dia itu sebenarnya membawa kepada makna doa. Jadi, kita berselawat di sebenarnya kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diagungkan oleh Allah. Jadi nak doakan Nabi ni dia berada di dalam ayat salli ala Muhammad. Kerana perkataan salli itu kita sebut salawat. Tapi perkataan salawat tu sendiri bermakna adalah doa. Dia macam solat. Apa makna solat? Solat itu adalah doa. Apa makna salawat? Salawat itu adalah doa. Dan kedudukan salawat itu sendiri dia adalah doa. Wallahu ta'ala. Dapat Puan Asmahan? Jelas? Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan Baik. lagi ke jemaah? Jemaah ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, saya nak bertanya lah Ustaz. Apa tu soalan? Saya buka satu Okey. soalan. Ya. Satu je lagi ya, tak apa, ini last Ustaz ya. Bila kita baca sebelum ni ataupun kita dengar ceramah-ceramah, maka Allah akan menaikkan darjat kita ya. Tadi Ustaz pun sebut nombor 3, dihapus segala keburukan atau dosa kita dan diangkat 10 darjat kemuliaan. Okey, Wen, saya ingin penjelasan lebih lanjut mengenai darjat kita tu Ustaz. Tadi Ustaz sebut macam darjat tu macam masa kita kat syurga, maka kita dinaikkan darjat. Boleh tak Ustaz berkata pencerahan sedikit mengenai menaikkan darjat kita? Mengenai darjat, itu saja. Darjat dia darjat hamba lah. Salah satu maksud di syurga tu memanglah sudah pasti di syurga. Darjat kita kan ada perbezaan darjat di sisi Allah. Ada yang as-sabiqun, ada golongan kanan. Kalau kita belajar dalam surah Nisa, kita masih ingat lagi tak yang dalam surah Nisa ayat nombor 69 tu kan ada darjat para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kan ada perbezaan darjat para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, orang yang salihin. Jadi orang soleh ni pun dia berbeza-beza darjat dia. Jadi bagaimana bentuk darjat dia wallahu taala a'lam. Di akhirat tu dah pastilah Allah akan angkat darjat dia. Darjat hanya Allah je tahu darjat dia. Jadi kalau kita manusia biasa ni, kita di dunia ni kita tak nampak lah apa yang bila kata Allah naikkan darjat kita. Adakah kita nampak the effect of the darjat tu di dunia? Tidak nampak ke? Nampak Ustaz. Kalau kata Allah uji kita supaya kita akan dinaikkan darjat kita. Adakah di dunia kita nampak apakah maksud darjat di situ? Itu sebenarnya soalan saya. Bagi kita manusia biasa lah. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma kalau kita nak tahu darjat kita beriman ke tak beriman, kita boleh lihat, kalau di antara contohnya kita boleh lihat dari sudut ujian lah. Kita tengok pada ujian. Kita belajar pada hadis Nabi tadi salihin tu, lagi besar darjat seorang, lagi besar ujian. Ya. Jadi kita tengok. Itu sajalah. Itu saja. Cuma kita nak kata level berapa, wallahu ta'ala alam. Jadi apabila kita ditimpa ujian, kita kena pegang, inilah darjat ujian untuk aku. Jadi apabila dia faham dekat isu itu, maka dia akan terus bersabar. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita jumpa lagi nanti pada minggu, pada bulan hadapan insya-Allah. Aku quli hadza wa astaghfirullahalazim. Ustaz, laluan untuk saya memberi ni satu announcement Ustaz. Okey, silakan. Okey ya.